keluar dari penjara atas kesalahan Dadah bertindak kejam apabila mencekik sebelum menetak ibunya menggunakan sebilah parang dalam kejadian tragis di sebuah rumah di Kampung Pesagi, Chenor di Maran awal pagi Khamis lalu. Kejadian kira-kira pukul 1.30 pagi itu menyebabkan mangsa Mariani Ismail 55 tahun maut dengan mayatnya ditemui dalam keadaan berlumuran darah selain ada kesan tetakan pada dahi, mulut, perut dan tangan kanan. Mangsa tinggal bersama suspek dan seorang cucu lelakinya yang berusia 10 tahun di rumah berkenaan. Namun kanak-kanak itu tidak mengalami sebarang kecederaan apabila sempat menyelamatkan diri dengan keluar dari rumah. Suspek yang berusia 39 tahun pula merupakan anak sulung daripada 9 beradik dan baru sebulan keluar dari sebuah penjara atas kesalahan Dadah. Sumber memaklumkan sebelum kejadian, mangsa pernah menasihatkan suspek agar tidak lagi membeli dadah. Lebih-lebih lagi, selepas permohonan lelaki itu untuk mengeluarkan duit air-sinar daripada kumpulan wang simpanan pekerja, KWSP-nya diluluskan. Suspek dikatakan seperti merancang kejadian pembunuhan apabila dia bertindak menutup pintu dan lampu luar selain memakai parang yang baru dibelinya di pinggang. Selepas kejadian, suspek juga dilihat masih tenang dan bagaikan tiada perasaan apabila memberitahu tindakannya itu adalah atas suruhan ibunya sendiri, kata sumber. Jelas sumber itu lagi, kejadian berlaku apabila mangsa yang sedang tidur bersama cucunya telah didatangi oleh suspek yang kemudiannya menyerang wanita itu. Tambahnya, suspek menyerang dengan mencekik mangsa menyebabkan wanita itu mengarahkan cucunya untuk melarikan diri. Nasib baik cucu mangsa dapat membuka pintu dan berlari ke rumah salah seorang anak perempuan mangsa yang tinggal bersebelahan. Anak perempuan mangsa yang bergegas ke rumah kemudian mendapati suspek berada di tepi pintu sambil memegang parang menyebabkannya tidak berani masuk. Dia kemudian menghubungi adik-beradik lelakinya untuk memaklumkan mengenai kejadian itu. Dalam pada itu, anak kelima mangsa Firdaus Ahmad Dia, 36 tahun berkata, dia bergegas ke tempat kejadian terus memasuki rumah meskipun abang sulungnya itu berada di tepi pintu sambil memegang parang. Saya meluru masuk dan memapar ibu yang sudah tidak dapat bergerak dengan kesan kecederaan yang serius. Saya bertanya, kenapa abang buat itu terhadap ibu? Dan dia memberitahu bahawa ibu yang suruh dia bunuh, katanya. Menurutnya, pada masa itu dia tidak memikirkan perkara lain dan terus membawa ibunya yang berlumuran darah ke klinik Chenor. Sementara itu, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Pahang, Datuk Osman Nayan berkata, kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan dan suspek yang berjaya ditahan penduduk kampung telah direman sehingga 5 Mei depan untuk siasatan lanjut. Katanya berdasarkan siasatan awal mendapati suspek positif dadah jenis metafetamin dan baru selesai menjalani hukuman penjara pada bulan Mac lalu. Hasil soal siasat awal mendapati suspek mengaku menggunakan parang untuk meletak mangsa setelah berhalusinasi mendengar bisikan suara halus yang menurut dia berbuat demikian. Pemeriksaan luaran fizikal mangsa mendapati terdapat luka yang disyaki akibat tetakan objek tajam pada bahagian dahi, mulut, perut dan tangan kanan, katanya. Sementara itu, pakar psikiatri dan pengarah UM Center of Addiction Science Dr. Rusdi Abdul Rashid berkata, pengambilan dadah jenis stimulan seperti ais dan sabu yang kononnya bagi menambahkan tenaga dan mempertingkatkan prestasi kerja sebenarnya memberi kesan buruk yang boleh mengundang kejadian yang tidak diingini. Salah satu kesan utamanya adalah mereka yang mengambil dadah jenis ini akan mengalami psikosis apabila tidak dapat membezakan antara realiti dan halusinasi. Kebiasaannya orang bekerja mengambil dadah jenis ini sebab mahu tingkatkan prestasi kerja, sentiasa bertenaga dan mampu bekerja berhari-hari tanpa tidur. Golongan wanita pula, terutamanya eksekutif, guna dadah stimulan untuk kurus supaya kelihatan cantik di tempat kerja. Bagaimanapun, lambat laun prestasi diri mereka menurun, jadi murung, agresif, mudah bergaduh dengan orang lain sehingga sanggup mencederakan tubuh atau membunuh diri. Mereka akan berkelakuan tidak rasional dan boleh mengalami delusi, wujud kecayaan karut seperti melihat beruang atau hantu dan bertindak melampaui batas disebabkan ketakutan, katanya ketika dihubungi. Rusdi juga berkata, berdasarkan pengalaman beliau, dadah jenis stimulan turut digunakan untuk tujuan seks, terutamanya dalam kalangan lesbian, gay, biseksual dan transgender LGBT. Katanya lagi, ketagihan dadah jenis baru iaitu stimulan juga akan menyebabkan seseorang banyak makan, kerap tidur dan bersendirian. Golongan pelajar universiti, pemandu pengantar awam juga ada mengambil dadah jenis ini. Pelumba haram mengambil dadah ini supaya jadi berani, katanya. Jelas beliau lagi, setakat ini tiada ubat untuk merawat penagih dadah jenis stimulan dan metadon juga tidak dapat menambah. Kejadian yang berlaku terhadap Allahyarhamah Mariani Ismail 55 tahun dari Kampung Pesagi Marat ini sungguh menyayatkan hati. Tambahan pula, ia terjadi pada bulan Ramadan Al-Mubarak yang mulia ini dikala umat Islam sedang bersiap sedia untuk menyambut ketibaan Hari Raya Aidilfitri. Sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada roh arwah. Semoga arwah ditempatkan di kalangan orang-orang beriman dan beramal soleh hendaknya. Jika anda gemarkan laporan berita dari channel ini, jangan lupa like, follow, share dan subscribe channel CMK TV, Suara Rakyat Marahin. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Salam terjah, salam Ramadan dan salam Aidilfitri.